Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们，早上好，平安。 Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema dari kitab Rut, yaitu Naomi berjalan sebagai alatnya. 今天早上我们要思想一个题目，就是拿俄米蒙神使用而活。 Bagian yang akan kita renungkan sesungguhnya hampir seluruh bagian daripada kitab Rut, tapi kita hanya mencuplik beberapa bagian. Karena itu saya akan membaca bagi Bapak Ibu sekalian ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kemudian nanti Ibu Censi akan membacakan bagi kita ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. 其实今天我们所要思考的经文是在整个路德记这边，但是当然不要全部来读完它，我们只是取一些的经文来读。 Saya bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai 6 dan kemudian dalam bahasa Mandarin nanti ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. 先从第1节到第6节来读，然后用中文的是从19节到22节。 Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malhon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Malhon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. 第1章第19节这么说：于是2人同行，来到伯利恒。他们到了伯利恒，合城的人就都惊讶。妇女们说：“只是拿俄米吗？”拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米，要叫我玛拉，因为全能者使我受了大苦，我满满的出去，耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。既是这样，你们为何还叫我拿俄米呢？” 拿俄米和他儿妇摩押女子路德从摩押地回来，到伯利恒，正是动手割大麦的时候。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi setiap kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 愿神祝福他自己的话，特别是那些行道的人们。 Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu dengan benda ini? 你们知道这个字吗？ Ya, sebagai orang Tionghoa kita pasti tahu ini adalah Shuang Si, ya, nada 3, ya. 身为中国人，我们知道只是双喜。 Di mana kita biasanya mendapatkan Shuang Si ini? 我们什么时候可以看到这些双喜的字呢？ Di dalam pernikahan, ya. 平时在婚姻当中。 Biasanya seserahan, kemudian yang saya ingat itu di cermin gitu ya, ditempel atau di pintu. 有时候他们是在送嫁妆的时候，是在门上，或者是在镜子上贴着这个字。 Apa makna Shuangxi ini, Bapak Ibu sekalian? 这双喜代表什么样的意义呢？ Shuangxi ini maknanya adalah si itu dari sile atau sukacita, gembira, bahagia. 原来双喜它是从喜乐那边开始的。 Jadi kalau si didobel, ya digandakan, artinya sukacita, kebahagiaan yang berlipat ganda. 若是喜乐可以重复的话，那就表示说那个喜乐是双份的，是特别的，是 Harapannya
Harapannya adalah pasangan yang menikah itu akan memiliki kehidupan berkeluarga yang kebahagiaannya berganda-ganda. 他的意思就是说，一对新人，他们将来将要活得重重复复的喜乐和幸福。 Tapi Bapak Ibu sekalian, bukankah kenyataannya seringkali bahwa kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga itu bukan kebahagiaan yang melimpah-limpah atau berganda-ganda, tetapi masalah yang berganda-ganda. 弟兄姐妹们，我们也想到，在现实生活当中，婚姻不单是说有重重复复的喜乐，但是多少时候是有重重复复的难题。 Bagi kita yang sudah menikah, berumah tangga, menjalaninya bertahun-tahun, tentu mengerti maksud saya, ya. 我们已经结婚、已经成立家庭好多年的人们，当然明白我的意思。 Dan Bapak Ibu sekalian, terlepas bahwa serukun apapun sepasang suami istri, tetapi pasti setiap keluarga itu ada pergumulannya masing-masing. 我们明白到，无论一对夫妻他是怎么样的和睦共处，但是仍然家家都有本难念的经。 Tidak ada keluarga yang baik-baik saja gitu ya, selalu sukses, selalu gembira begitu ya. 没有一个家庭是永远喜乐、永远幸福、永远成功的。 Biasanya kalau yang kayak begitu tiba-tiba kita dengar beritanya sudah cerai aja begitu ya. 多少时候我们听到的信息就是说，哪个人已经离婚了。 Nah Bapak Ibu sekalian, rupanya kehidupan keluarga yang penuh dengan pergumulan itu juga dialami oleh keluarga Elimelek dan Naomi yang kisahnya kita baca pada hari ini. 但是有许多面临奋斗的家庭， Kita boleh melihat bagaimana Elimelek dan Naomi mengalami rangkaian demi rangkaian penderitaan atau musibah. 我们看到以利米勒和拿俄米一家经历一系列的苦难和灾难。 Di pasal 1 ayat 1 sampai 2 kita bisa melihat bagaimana negeri di mana mereka tinggal, yaitu Bethlehem, itu mengalami kelaparan. 我们看到在第1章第1到第2节这边说，伯利恒他在国中也遭遇饥荒。 Dan oleh karena kelaparan itulah mereka sekeluarga harus mengungsi ke tempat lain, ke negeri asing, di situ dikatakan. 因为这个饥荒只是他们全家人都要去一个其他的国家，他们所不知道的。 Mungkin seperti nenek moyang kita dari Cungkuok Talu ya, pergi ke Indonesia ya, oleh karena ada kebutuhan ekonomi di sana sehingga harus datang ke Indonesia. 就如我们的祖先，他们因做经济上的需要，他们要远走海洋来到印尼国家。 Dan ketika mereka sudah tinggal di negeri Moab itu, rupanya mereka tidak baik-baik saja, ya. 但是当他们在挪亚地已经过日子的时候，其实他们的日子是不好过的。 Harapan Elimelek, mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 以利米勒希望他们在挪亚地能够过一个更好的生活。 Tapi di sini Alkitab justru menunjukkan bahwa akhirnya Elimelek mati atau meninggal di negeri asing. 但是在圣经里面记载说，以利米勒最后反而在摩押地死了。 Dan kemudian setelah Elimelek meninggal, kedua anaknya menikah dengan perempuan di negeri asing itu atau Moab. 当以利米勒去世以后，他的2个儿子就和摩押地的女子结婚。 Dan setelah 10 tahun ya, Naomi bersama anak dan menantunya tinggal. Alkitab mencatat sekali lagi, kedua anaknya meninggal. 圣经也记载说，拿俄米和他的儿子媳妇住了10年的时候，然后他的2个儿子也都死了。 Dan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya dia ditinggalkan oleh suami dan juga anak-anaknya, Naomi itu diwarisi dengan janda daripada kedua anaknya. 拿俄米她不但失去了丈夫，她也失去了2个儿子，以至于她要惩戒2个儿子的寡妇。 Pada zaman itu, 在那个时候 janda itu adalah lambang daripada kemiskinan, Bapak Ibu sekalian. 寡妇是一个贫穷的标志。 Kalau sekarang mah banyak ini ya,
janda muda dan janda kaya ya. 但是现在有许多是年轻的寡妇，而且是富有的寡妇。 Pada zaman itu khususnya di Israel karena mereka paternalistik ya, jadi bersenter pada pria. Ketika wanita kehilangan pasangannya, artinya dia kehilangan segala pegangan hidupnya. 在那个时候，以色列民他们是以男子为主，以至于当一个女人失去丈夫的时候，她就失去了一切。 Jadi ketika dia kehilangan pasangan hidupnya, jadi dia juga kehilangan apapun yang dia miliki dalam kehidupannya. 以至于当她失去丈夫以后，她就失去了她人生中的一切。 Dia sudah janda, diwarisi dengan janda anaknya. 她身为一个寡妇，她还要惩戒她孩子的寡妇。 Jadi bukan double miskin, tetapi triple miskin, begitu ya. 这不是双重的贫困，而是第三重的贫困。 Dan oleh karena itulah, tidak heran jika Naomi itu dipenuhi dengan kesedihan. 因此，拿俄米心中充满着悲伤。 Mengapa saya katakan demikian? 为什么我这样说呢？ Karena ketika orang-orang memanggil dia, itukah Naomi? 因为当许多人讲说的时候说， Maka- 那不是拿俄米吗？ Maka inilah jawabannya. 他的回答如此： Jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara. 不要叫我拿俄米，但是叫我马拉。 Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? 为什么会这样呢？ Oleh karena sesungguhnya Naomi itu punya pengertian yang begitu indah, ya, cantik, manis, gembira, begitu ya. 因为拿俄米这个字，它的意思是美丽、喜乐、高兴。 Jadi ketika orang memanggil dia, si cantik, begitu ya. 当别人叫她的时候是，你是美丽的女子， Si gembira, 是高兴的。 dia mengatakan jangan-jangan. 他说不要，不要这么叫我， Karena hidupku penuh dengan kepahitan. 因为我的生命里充满着苦楚。 Karena itu panggillah aku Mara, karena Mara artinya adalah kepahitan. 因此叫我马拉吧，因为马拉的意思是苦。 Dan di ayat yang ke-21 kita bisa melihat di sana bagaimana Naomi berkata dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. 在21节这里，拿俄米说：“我满满的出去，耶和华使我空空的回来。” Bapak Ibu sekalian, kemungkinan besar bahwa Elimelek itu bukanlah orang miskin, ya. 弟兄姐妹们，其实米勒他可能不是一个贫穷的人， Dan dia kemungkinan adalah orang yang terpandang. 他可能是一个有名望的人。 Kenapa demikian? Karena Boas yang kemudian kita baca ceritanya dalam kitab Rut ini, yaitu kerabat daripada Elimelek, dia adalah juga orang kaya dan orang terpandang di Bethlehem. 因为我们从圣经里两边能够看到说，波阿斯他是一个财主，他是以利米勒的家族里面的亲人。 Jadi ketika dia mengungsi pergi ke Moab, ada kemungkinan dia membawa sejumlah harta atau modal bagi usahanya di sana. 可能当他因着有饥荒的时候，跑到摩押地的时候，他可能会带着一批丰富的财物。 Karena itulah dia berkata, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. 因此，拿俄米说：“我满满的出去，但是我却是空空的回来。” Begitu menderitanya Naomi sampai dia tidak memiliki apapun kecuali kedua menantunya yang juga adalah janda. 拿俄米不单是失去了一切，他却只是继承了他的两个做寡妇的媳妇。 Jemaat sekalian, melalui kisah daripada Naomi ini kita boleh belajar atau menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi? 接着拿俄米的生平，我们可以学习到，我们可能也会体问到，为什么会拥有苦难呢？ Mengapa umat Allah, karena Elimelek, Naomi adalah bangsa Israel, mereka adalah umat Allah, namun mereka pun mengalami penderitaan. 为什么神的子民，因为拿俄米和以利米勒也是以色列民，为什么神的子民也会经历到苦难呢？ Dan kita sebagai orang percaya pun
Bapak Ibu sekalian, pastinya kita mengalami pergumulan demi pergumulan dan kita bertanya, mengapa Tuhan itu boleh terjadi pada diriku? 而且我们身为信徒，我们当然也免不了面临一些的苦难。我们可能有时候会问上帝，为什么我们会面临这些苦难呢？ Menjawab pertanyaan ini ada beberapa hal yang kita bisa renungkan daripada kisah Naomi dalam kitab Rut ini. 我们从拿俄米的生平那边，我们可以回答这个问题。 Tuhan mengizinkan mengapa penderitaan itu terjadi oleh karena sesungguhnya Tuhan ingin kita dapat mengintrospeksi diri kita. 为什么神允许有苦难发生呢？因为神要我们自我还神。 Jadi ketika kesulitan, penderitaan terjadi, jangan-jangan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita memeriksa kembali apa yang terjadi dalam kehidupan kita. 当我们面临苦难或者灾难的时候，我们就要还神，我们到底已经做了些什么？ Di ayat pertama di dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa keluarga daripada Elimelek dan Naomi itu tinggal di Bethlehem. 在我们所读的经文里面，这边看到拿俄米和以利米勒，其实他们是住在伯利恒的。 Bethlehem itu letaknya kurang lebih di sebelah sini ya Bapak Ibu, di atas itu. 伯利恒是在上面，地图上的上面。 Kenapa tempat itu disebut dengan Bethlehem? Karena tempat itu sebenarnya adalah boleh dikatakan gudang gandum gitu ya. 为什么这个城市被叫做伯利恒呢？因为这个城市是一个好像是麦子的仓库。 Oh, nggak bisa dilihat ya, nggak apa-apa. Bethlehem itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah rumah roti. 若是用英文来翻译的话 ，Bethlehem 伯利恒是面包之家。 Artinya dia penghasil daripada roti. 它出产许多的面包。 Jadi kalau ada toko roti namanya Bethlehem, nah itu betul ya. 若是有人开一间面包店，名叫伯利恒，那是正确的。 Bapak Ibu mau buka toko roti kemudian kasih nama Bethlehem, nah itu sudah benar. 若是我们要开一个面包店，那我们可以取名叫伯利恒。 Jadi Bethlehem itu adalah gudang makanan atau gudang pangan bagi bangsa Israel pada masa itu. 那个时候的伯利恒在以色列民心中意味着是粮食的仓库。 Mungkin seperti Cianjur bagi kita ya. Cianjur itu kan gudang berasnya Jawa Barat ya. 就如我们现在的Cianjur，因为那边生产许多的米， Sampai kita kenal, oh ada beras Cianjur. 甚至于我们能够知道Cianjur出产的米很好。 Namun satu hal yang aneh bahwa Bethlehem yang katanya adalah rumah roti, gudang gandum, kenapa bisa terjadi kelaparan? 但是很奇怪的是，伯利恒是称为食物的仓库，但是为什么会闹饥荒呢？ Nah untuk mengerti akan hal ini kita harus melihat kapan peristiwa Naomi ini terjadi. 要明白这个真理的话，我们就要知道说，到底这个拿俄米的生平是什么时候发生的。 Di ayat pertama kita bisa melihat di situ dijelaskan bahwa kejadian ini terjadi pada zaman para hakim. 当我们读到第1节的时候，可以看到当世事秉正的时候所发生的 Zaman 事。 para hakim itu zaman yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? 当世事秉正的时候是怎么样的一个时候呢？ Dari Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 saya bacakan di sini bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara Israel, setiap orang berbuat yang benar di pandangannya sendiri. 士世记21章25节怎么说？那时以色列中没有王，个人任意而行。 Karena tidak ada raja, ya sudah sesuka-sukanya dan semau-maunya. 因为没有国王来统治他们，以至于他们个人都任意而行。 Dan mereka karena semau-maunya yang mereka lakukan adalah mereka menyembah dewa orang-orang Kanaan. 以至于他们任意而行，他们就去拜那些迦南地的木偶。 Dan karena penyembahan itulah mereka berdosa dan akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan.
因为他们已经犯了罪，也是上帝要惩罚他们。 Dan inilah siklus yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman hakim-hakim pada waktu itu. 这就是以色列民在世事秉政的时候所面临的事情。 Mereka tidak taat kepada Tuhan dengan menyembah kepada dewa-dewa orang Kanaan di mana mereka tinggal di sana. 他们不随从上帝，他们去拜迦南地的偶像， Tuhan menghukum mereka. 上帝惩罚他们。 Kemudian mereka berseru-seru, Tuhan bebaskan kami, Tuhan tolonglah kami. 他们向上帝呼求说：“上帝救我们吧！” Dan kemudian Tuhan mengirimkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. 然后上帝就差派一个士师来拯救他们。 Dan mereka mengalami masa yang begitu damai ketika hakim itu masih hidup. 当那个士师还在活着的时候，他们已经经历到一个那么平安的生活。 Dan setelah hakim itu mati, orang Israel kembali berbuat dosa dan siklus itu pun terus berputar. Seperti demikian. 那个士师过世以后，以色列民又在犯罪了，就这样子一直不断的旋转。 Itulah pada zaman hakim-hakim. 那就是在世事秉政的时候所发生的事。 Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika surat ini mengatakan Bethlehem sedang mengalami kelaparan, sesungguhnya pada waktu itu Tuhan sedang menghukum mereka oleh karena perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. 所以这一段经文说到说，伯利恒正在经历到饥荒的时候，其实那个时候就是上帝正在惩罚以色列民。 Dan di tengah-tengah hukuman Tuhan itulah Elimelek sebagai kepala keluarga mengambil keputusan, saya akan membawa keluarga saya keluar dari Bethlehem. 就是当这个饥荒的时候，以利米勒就决定成为一家之主，他做主，说要去摩押地， Dia pergi ke tempat yang disebut dengan Moab. 去到一个名叫摩押的地方。 Mengapa dia pergi ke Moab? 为什么他去摩押地呢？ Padahal Moab itu jauh Bapak Ibu, kalau dari atas sana ya, Bethlehem kita bisa lihat. Moab itu ada di bawah di sini. 摩押地是那么离伯利恒是那么的远。 Ini maaf pointer saya tidak berfungsi, jadi kita mungkin lihat dari sini saja. Kalau dari atas mau ke bawah, ini ada dua cara untuk boleh menuju di sana ya Bapak Ibu. Lewat lautan atau menyeberangi sungai Yordan. 从这里我们可以看地图上面，左边手上面的摩押，伯利恒要到下面的摩押地，要有2个路程啊，就是一个就是通过死海，另外一个是通过Ya. Jadi harus melewati sungai atau melewati laut. Ini perjalanan yang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. 或者是通过约旦河，这是一个艰难的路程。 Namun Elimelek bertekad membawa keluarganya. Oleh karena apa? Oleh karena di Moab ini adalah tanah yang subur, Bapak Ibu sekalian. 以利米勒做主要搬去到摩押地，为什么呢？因为在摩押地土地很肥沃。 Moab adalah tanah yang subur. Oleh karena apa? Karena dia dekat laut, ya. Itu sering jadi uap air naik, kemudian kena tertiup angin ke daratan dan dia kemudian turun hujan di sana, jadi tanah itu menjadi tanah yang subur. 因为它靠近死海，以至于死海的蒸汽北风飘到那边的时候，就使田地很肥沃。 Namun demikian Bapak Ibu sekalian, pergi ke Moab walaupun tempat itu subur, namun ada tantangan di sana. Oleh karena apa? Oleh karena penduduk negeri itu adalah penyembah berhala. 到摩押地并不是一个好的生活，因为为什么呢？因为那边的居民他们都拜偶像。 Dan ada yang mengisahkan bahwa mereka mengorbankan anak mereka demi persembahan kepada dewa mereka. 甚至有传说，他们甚至把自己的儿女献给偶像。 Dan ke tempat inilah Elimelek membawa keluarganya, ya, dengan harapan dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 以利米勒带着他的家人，就是到这样的一个地方，他们希望能够过一个更好的生活。 Yang menarik adalah Elimelek sendiri memiliki arti nama yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. 其实这个以利米勒的名字是拥有一个很好的意义。 El itu artinya Allah, kalau El dengan I artinya Allahku.
Ya. El 的意思，以利的意思就是神， Dan sedangkan Melek itu artinya raja. 米勒的意思就是王。 Artinya kalau Elimelek berkata namanya Elimelek, sebenarnya Allah itu adalah rajaku. 以至于以利米勒的这个名字的意思就是说，神是我的王。 Namun demikian Elimelek tidak mencerminkan namanya. 但是以利米勒没有彰显他的名字的意义。 Dia tidak bersandar kepada Allah, dia tidak bertanya, berkonsultasi, berdoa kepada Allah. Tidak ada tulisan itu di dalam bagian ini. Dia mengambil keputusan pergi ke negeri di mana Allah tidak disembah di sana. 他没有询问上帝，也没有求告上帝，以致他带家人到了那个不敬拜神的地方。 Dia meninggalkan tanah perjanjian Allah kepada tanah orang asing di mana mereka menyembah berhala. 他离开应许之地，然后他去到一个陌生的地方，那里没有拜神。 Dan kemudian Alkitab mencatat Elimelek meninggal dan kemudian kedua anak mereka yaitu Malkon dan Kilion itu menikah dengan perempuan Moab. 圣经记载说，后来以利米勒在摩押地死了，然后他的两个儿子马伦和基连在摩押地娶了摩押的女子为妻。 Padahal di dalam pengajaran Musa, bangsa Israel ketika mereka menempati tanah perjanjian di Kanaan, mereka tidak boleh menikah dengan orang yang ada di tanah itu. 其实摩西的教导说，当他们进入了应许之地以后，他们是不许可去和外邦的女子联姻。 Ini bukan karena rasis Bapak Ibu sekalian, tetapi demi mempertahankan iman mereka, karena dengan menikah dengan orang lokal, mereka akan tertarik imannya kepada Allah lain. 这不是一种的种族歧视，而是因为如果他们嫁娶和外邦的女子嫁娶的时候，可能他们的信心会迁移。 Artinya sekali lagi mereka melanggar perintah Allah. 这就表示说他们已经违反了上帝的教导。 Maka meninggallah Malkon dan Kilion anak daripada Naomi. 然后以利米勒的两个孩子就是马伦和基连也都死了。 Dan disinilah Naomi akhirnya menyadari akan kesalahannya. 在这个时候，拿俄米他能够觉悟到他的错误。 Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-6, di situ dituliskan bahwa Naomi berkemas dan dia pun pulang. 第六节这里我们可以看到，他以两个儿妇起身，要从摩押地归回。 Dan dengan demikian kita juga boleh melihat di ayat yang ke-21, di situ dia berkata, Tuhan telah naik saksi menentang aku, yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka. 这里第21节下半节告诉我们说，耶和华降祸于我，全能者使我受苦。 Naomi sadar bahwa penderitaannya itu adalah disiplin Allah dan dia pun mau bertobat. 拿俄米醒悟到，这个他所受的苦难是上帝要来纠正他的。 Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya tidak berkata bahwa setiap penderitaan yang kita alami itu adalah akibat dosa kita atau kesalahan kita. 弟兄姐妹们，我在这里不是表示说我们所面临的一切苦难都是因为罪所产生的。 Namun Bapak Ibu sekalian, ketika ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, hal yang pertama sesungguhnya yang harus kita lakukan, marilah kita mengintrospeksi akan diri kita. 但是当我们面临苦难、面临挑战的时候，我们第一个就是要先审查自己。 Jangan-jangan ada tindakan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. 有可能我们所做的是没有讨主的喜悦。 Jangan-jangan ada hal yang Tuhan ingin kita lakukan tetapi itu tidak kita lakukan. 可能我们做了神不喜欢的事。 Ketika ada permasalahan, pertanyaan bagi kita, sudahkah, adakah kita mengintrospeksi diri? 当我们面临苦难的时候，我们要自己问自己，我们是否已经还神了没有？ Tidak hanya kita memeriksa diri kita, tetapi memohon pengampunan daripada Tuhan atas kesalahan kita. 我们不但要审查自己，我们也要求上帝来赦免我们的过犯。 Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita
selain karena Tuhan ingin kita menintrospeksi diri, Tuhan juga ingin supaya hidup kita itu boleh menjadi saksinya. 神在我们的生活中，给予我们苦难，不是因为单单让我们反省自己，但是神也要我们的生活可以成为他的见证。 Selain Naomi, dalam kisah ini ada kisah daripada perempuan yang lain, yaitu menantunya yang namanya adalah Ruth. 我们不单看到拿俄米的生平，我们也看到另外一个女人的生平啊，就是路德她的媳妇。 Di ayat ke-16 dan ke-17 kita bisa melihat bagaimana Ruth itu mengambil keputusan yang berbeda dengan Orpah, saudara iparnya, ya, yang memilih kembali kepada bangsanya, tetapi Ruth mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi. 在16、17节这里，我们可以看到路德怎么样做决定，他怎么样不学他的嫂子厄尔巴那样子。 Dan ketika mengambil keputusan bahwa dia mengikuti Naomi, artinya sesungguhnya dia akan tetap menjadi janda, dia jauh daripada keluarga dan hidupnya tidak menentu. 当他做了决定要跟随拿俄米的时候，那表示说他可能就一生成为寡妇，而且他要远离他的家人。 Mengapakah Naomi berani mengambil keputusan yang demikian, Bapak Ibu sekalian? 为什么路德能够做这样的一个决定呢？ Rupanya sekalipun Naomi ada di dalam pergumulan atas penderitaan karena kesalahannya, namun kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Naomi masih ingat akan nama Tuhan. 虽然拿俄米正在经历到一系列的苦难，但是他仍然可以醒悟到他拥有一个神。 Di ayat ke-6 bagaimana dia masih mendengar kabar daripada tanah Bethlehem yang sudah dipulihkan kembali oleh Tuhan. 因为他还能够听到关于伯利恒的信息，就是神已经使这个。 Artinya dia masih mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada bangsanya di Bethlehem itu. 那表示他还是正在感兴趣，而且也正在询问他在伯利恒的子民们怎么样做。 Dan sesungguhnya kita boleh melihat di ayat 8, 9 dan juga ayat 13, 21 bagaimana berulang kali, paling tidak 5 kali Naomi masih menyebut nama Tuhan. 在第7节、第8节、第19节这里，我们可以看到拿俄米是怎样，不下于5次来说他的神。 Seringkali kalau orang lagi ada masalah nggak mau sebut nama Tuhan, benar bukan? 多少时候，当人面临苦难的时候，他们不愿意说上帝。 Udah nggak usah ngomong Tuhan lah, lagi pusing ini, gitu ya. 他们有时候会说：“好了，不要说上帝吧，我正在烦恼当中。” Tapi Naomi masih bisa menyebut nama Tuhan. 但是拿俄米他还能够说神。 Bapak Ibu sekalian, sekalipun kehidupan Naomi penuh dengan penderitaan, namun Ruth bisa melihat bahwa ada Allah yang lebih besar, ya, daripada Allah yang dia sembah di tanah Moab itu. 虽然拿俄米的经历使路德看到拿俄米经历了那么多的苦难，但是他从拿俄米的身上也能够看到，他有一个神，那个神比他在摩押地敬拜的神更大。 Dan oleh karena itu dia berani berkata, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. 以至于他敢说：“你的国就是我的国，你的神就是我的神。” Ini adalah Hudson Taylor. Sebagian dari kita mengenal akan tokoh ini. 这是戴德生，我们可能大家都能够知道这个人。 Dia adalah misionaris dari Inggris yang merintis pelayanan penginjilan kepada orang-orang Tionghoa di Tiongkok daratan. 他是一个英国的宣教师，他有一个心想要往中国去宣教。 Bapak Ibu sekalian, ketika dia merintis pelayanannya di Tiongkok, dia menghadapi begitu banyak pergumulan. 当他在中国开始他的侍奉的时候，他面临许多的困难。 Musibah demi musibah dia alami. 他面临了一个又一个的艰苦的日子。 Rumahnya dirusak, bahkan dibakar oleh orang pada waktu itu karena mereka tidak menerima Injil. 因为有的人不能够接受他所传讲的信息，以至于他的家被他们破坏了。
Putrinya yang berusia 2 minggu meninggal oleh karena ada radang otak. 他的刚刚2个月的婴孩，一个女儿，因为她的脑膜炎而死了。 Tak lama kemudian putranya yang usianya 5 tahun juga meninggal oleh karena TBC. 不久以后，他的5岁的儿子也因为肺痨而死了。 Dan yang terakhir, istrinya pun meninggal oleh karena TBC. 最后，他的妻子也是因病而死。 Kalau kita menjadi Hansen Tyler, mungkin kita berdoa dan berkata pada Tuhan, Tuhan, aku sudah bekerja keras bagimu, tetapi penderitaan demi penderitaan aku alami. 当如果我们是身为戴德生的话，我们当然会问说：神啊，我已经为你工作了这么多，为什么一个又一个的灾难面临到我身上呢？ Lebih baik saya pulang ke Inggris, saya bisa hidup nyaman di sana. 我更好回到英国去，我可能还在那里可以过好日子。 Tetapi bukan itu yang Hansen Tyler katakan kepada Tuhan. 但是戴德生却这么对上帝说： Di tengah-tengah penderitaan musibah yang dia alami, Hansen Tyler tetap setia menginjili orang-orang Tionghoa. 在他所经历到的灾难和苦难当中，他仍然忠心的来侍奉神。 Dan oleh karena keteguhan hatinya dan dia tidak menyerah, banyak orang-orang Tionghoa yang menjadi percaya kepada Kristus. 因为他这样的忠心，以至于有许多的中国人可以被得救。 Dan mungkin setiap kita yang ada di sini secara langsung ataupun tidak langsung itu adalah hasil pelayanan daripada Hansen Tyler. 生在这里的我们信耶稣，可能也是因为戴德生的缘故。 Dan kemudian pelayanannya itu berkembang, ya, tidak hanya melayani orang Tionghoa. Kita tahu ketika komunis menguasai Tiongkok, akhirnya pelayanan ini harus disebar ke seluruh dunia sehingga pelayanannya menjadi pelayanan internasional. 他不但在中国传福音，等到共产党来统治中国的时候，他的侍奉就传到各地方，成为一个国际的侍奉。 Oleh karena keteguhan hati Hansen Tyler di tengah-tengah penderitaan, 因为 saksi Kristus itu boleh dinyatakan. 因为戴德生的忠心，以至于他能够为基督来做见证。 Dia menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. 他可以成为神的器皿来荣耀神。 Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sedang bergumul saat ini atau di tengah penderitaan, tengah-tengah masalah, 弟兄姐妹们，我们若是正在苦难当中，或者经历到灾难的时候， marilah kita tetap bertahan, oleh karena jangan-jangan itu adalah cara Allah untuk menunjukkan kuasanya sehingga kita boleh menjadi saksinya bagi orang lain. 让我们依然忠心，因为可能这是上帝借着我们的所面临的，来使我们能够成为他的见证。 Hal yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan akan penderitaan? Oleh karena sesungguhnya Allah punya rencana yang lebih daripada pikiran kita. 第三点，为什么上帝允许苦难发生？那可能就是神的计划，那是因为神的计划高过我们的意念。 Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya kisah ini tentang Naomi, tetapi kisah ini adalah kisah tentang Ruth. 我刚才所说的这不单是讲到拿俄米的生平，也是讲到路德的生平。 Ruth yang ditinggal oleh suaminya tanpa keturunan, akhirnya dia mengikuti mertuanya untuk pulang ke negeri mertuanya. 路德她已经没有了丈夫，然后她跟随着她的婆婆回去婆婆的国家去的时候， Tidak hanya dia harus menjanda, tetapi dia juga harus jauh daripada keluarganya. 她不但依然是一个寡妇，而且她要远离她的家人， Dan dia harus hidup miskin, Bapak Ibu sekalian. 她要活得很穷苦。 Di dalam Rut 2 ayat 3 di situ dikatakan, pergilah ia, maksudnya Rut, sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. 在这个第2章3节这里就说，路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾起麦穗。他 Memungut jelai itu adalah pekerjaan orang miskin, Bapak 拾 Ibu 起麦 sekalian. 穗是一个穷人所做的工。 Jadi pada waktu itu orang Israel ada aturan kalau orang lagi mau panen itu nggak boleh semua hasilnya diambil.
Kalau ada yang jatuh ke tanah, itu dibiarkan supaya orang-orang miskin boleh mengambilnya dan mereka boleh hidup. 那时候的以色列有一个这样的条例，就是他们在收成的时候不能够全部都收成干净，但是当有一些麦穗掉在地上的时候，就可以让那些穷人来摄取。 Di tengah-tengah kehidupan yang begitu sulit, ya, melakukan pekerjaan yang boleh dikatakan pekerjaan yang hina, ya, karena ini pekerjaan orang miskin, tetapi Rut tetap rela melakukannya tanpa bersungut-sungut. 在这样苦难的日子里，他情愿做一个可以说是卑微人所做的工，就是去摄取麦穗的时候，他仍然选择这样做下去。 Pemikiran Rut hanya sederhana, dia hanya ingin ikut Naomi dan dia ingin ikut kepada Allah yang disembah oleh Naomi. 路德只是有一个简单的想法，就是他要跟着他的婆婆，然后跟着他的婆婆一起敬拜婆婆的神。 Namun Allah mengubah hal yang sederhana itu menjadi hal yang luar biasa. 但是神将一个普通的生活改变成一个辉煌的生活。 Di ayatnya yang keempat, ayat ke-13, pasal keempat ayat ke-13, kisah itu berlanjut bahwa akhirnya Boas, tempat di mana dia memungut jelai itu, akhirnya mengambil Rut sebagai istrinya. 在第4章第3节这里看到说，波阿斯娶了一个摄取麦穗的路德为妻。 Dan dari pernikahan mereka mendapatkan seorang anak laki-laki, Bapak Ibu sekalian. 从他们的婚姻当中生出了一个男儿。 Bagi orang Yahudi seperti orang Tionghoa punya anak laki-laki itu penting karena itu adalah waris daripada keturunan mereka. 犹太人和中国人差不多一样，他们若是得了一个儿子就很高兴，因为儿子是继承父业的。 Dan di ayat ke-17 dari pasal ke-14 itu dicatat bahwa ketika anaknya laki-laki itu lahir, di situ ditulis tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. 在4章17节这里，邻舍的妇人说：“拿俄米的孩子了，就给孩子起名叫俄北的。这俄北的是耶西的父，耶西是大卫的父。” Rupanya anak yang dilahirkannya bukan anak orang biasa, tetapi sesungguhnya dia adalah kakek daripada Raja Daud. 其实这个孩子不是一个简单的孩子，他就是一个大卫王的正主父。 Dalam sejarah bangsa Israel, nama Rut dicatat oleh karena dia adalah buyut daripada Raja Daud. 路德其实是buyut dari Raja Daud. Ya. Rut itu buyutnya Raja Daud. 路德是大卫王的祖母。 Dan di dalam sejarah keselamatan, Bapak Ibu sekalian, Rut adalah nenek moyang daripada Yesus Kristus. 在救赎的历史当中，路德是耶稣基督的祖先。 Dari seorang perempuan dari negeri asing, negeri di mana orang tidak menyembah Allah, tetapi dia mengambil iman untuk percaya kepada Allah. Dan Tuhan mengubah hal yang sederhana itu menjadi hal yang luar biasa. Dia dicatat dalam sejarah dunia. Dia adalah nenek moyang daripada Kristus. 从一个异国的女子，她不是从一个敬拜神的地方的女子，却能够成为一个基督的祖先。 Dan oleh karena itu dia berambil bagian di dalam karya keselamatan umat manusia yang itu juga kita alami di dalam Kristus Yesus. 以至于当我们能够成为这个救赎大功的人们，路德是救赎大功里的一份子。 Saat itu Rut berpikir sederhana, tetapi Allah memakainya menjadi rencana yang luar biasa karena itu ada di dalam rencana keselamatan Allah. 路德是一个普通的，他有一个简单的想法，但是上帝可以使用他，可以成为一个大有供人的女子，就是在救赎大功里面有一份子的女子。
Bapak Ibu sekalian, ketika pergumulan kita hadapi, kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkannya terjadi. Tetapi ingatlah, ada rencana Allah yang lebih besar daripada pergumulanmu. 当我们面临挑战的时候，这苦难的时候，我们可能不知道为什么会这样，但是我们要知道，上帝有他的计划在我们的苦难里。 Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 23 membantu kita boleh tetap bagaimana kita bertahan di tengah-tengah penderitaan yang mungkin kita alami. 使徒保罗在罗马书这里告诉我们说，我们应该怎样来坚持我们对主的信心。 Rasul Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. 使徒保罗告诉我们说，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Bapak Ibu sekalian, ada rencana Allah, ada kedaulatan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. 按他旨意被召的人，爱神的人，神都有他的一个计划在他们身上。 Ada kebaikan sekalipun saat ini kita belum melihatnya kepada orang-orang yang menuruti akan kehendaknya. 爱神的人都可能得益处，只要我们顺服他。 Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan? 问题是我们是否成为一个爱神的人呢？ Adakah kita menjadi orang-orang yang terus-menerus mencari apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? 我们是否是一个一直不断的来寻求神的旨意的人？ Melalui kehidupan Naomi dan Ruth, mari kita belajar. Di tengah-tengah kesulitan kita, ada rencana Allah yang tetap luar biasa. 接着拿俄米的生平，我们可以看到，原来上帝有最美好的旨意在我们每个人身上。